This is not a personal attack to Temeh at all. Kalau hampa rasa triggered dalam 2-3 minit selepas Una sebut something yang hampa tak suka, hampa boleh click off video ni, okay? Hai, Assalamualaikum, it's Husna and welcome again to my channel at Husna Reads. Dalam channel ni, Una banyak cerita tentang buku, review buku, tentang writing, tentang vlogging, unboxing dan sebagainya. So kalau korang suka konten macam tu, kalau korang dah lama mencari-cari, subscribe dan like serta tekan butang loceng kat bawah tu button bawah tu free je. Kalau hampa tekan, tak charge apa-apa. Boleh tolong subscribe kat bawah, okay? So hampa tak terlepas video-video terbaru selepas ni. Okay, untuk video kali ni, pendapat yang mungkin akan membuatkan orang berapi-api sebab pendapat Una selalunya unpopular opinion, and this time it's yet again unpopular opinion tentang buku Temeh. Review buku Kapal Terakhir di Dunia karya Temeh Abdullah, buku episod 1. Let's jump into the review. So, buku Kapal Terakhir di Dunia 1 ni mengisahkan tentang apa? Dia mengisahkan tentang dunia masa depan yang kucar-kacir, iaitu distopian, di mana di masa depan nanti dunia dihentam oleh ratusan hujan meteor yang menghentam bumi. Selepas dihentam meteor, bumi dipenuhi dengan debu-debu dan bumi berpenyakit, ada banyak virus. So, manusia yang terselamat dibawa naik ke atas sebuah kapal yang dipanggil Bokor. Nenek moyang mereka berjaya membina Bokor untuk dijadikan sebagai safe haven ataupun tempat baru untuk diorang membina tamadun lah di atas kapal yang besar tu. So selepas dunia dihentam oleh meteor, kebanyakan manusia tinggal di atas Bokor. Yang selebihnya adalah manusia yang bermutasi disebabkan oleh kesan daripada hentaman meteor tu. Manusia yang bermutasi ni dinamakan Mungor. Dia dah tak macam manusia dah lah, daripada segi bentuk fizikal, daripada segi perangai dah hilang sifat kemanusiaan. So di atas Bokor ni, manusia ada social status yang berbeza, ada kelas yang berbeza, iaitu daripada aras tinggi, aras tengah dan aras lantai. Aras lantai ni kira kebanyakan daripada masyarakat Bokor tu berada di aras lantai. Mereka ni dibahagikan pula kepada 3 sektor ekonomi Bokor tu, iaitu yang pertama sektor biru. Kalau hampa tengok dalam buku ni, dia perikanan. And then yang kedua sektor kuning, iaitu sektor elektrik yang menguruskan hal-hal tentang alat elektrik. Sektor biru ni tugas mereka adalah untuk mendapatkan makanan daripada laut untuk masyarakat Bokor. Sektor hijau pula menguruskan pertanian dan penternakan. Cerita ni bermula daripada serangan Mungor dan cerita ni lebih berfokus kepada sektor biru. So hampa tak akan nampak sangat cerita dari sudut sektor lain lah. Dia fokus pada sektor biru, iaitu kita melihat daripada sudut pandang Vuk, iaitu pemburu yang hebat di sektor biru, dan juga daripada POV Arya. Arya itu supposedly watak utama. I will get to that later. So konflik dalam cerita ni pada akhirnya Arya ni diletakkan di satu tempat yang mendesak lah, di mana dia perlu buat keputusan sama ada dia nak utamakan keluarga dia ataupun masyarakat Bokor. So kalau nak tahu apa yang berlaku, apa keputusan yang dia kena buat, korang kena baca cerita ni sampai habis, okay? Okay, jom kita bahagikan review ni kepada beberapa elemen. Firstly, Una nak cerita elemen world building dululah. Untuk world building, kalau Una boleh bagi nama lain buku ni selain daripada Kapal Terakhir episod 1, Una akan panggil buku ni buku world building. Sebab buku ni 90% is world building and yang lain adalah plot. Maybe you guys can imagine how much world building scene dalam ni kan. Di dalam buku ni world building dia sangat bagus, to the point kalau hampa nak belajar tentang world building, macam mana nak membina cerita fantasi, korang memang peminat buku yang agak menekankan tentang sisi world building instead of plot focus ataupun character focus, hampa akan suka buku ni. Sebab Temeh menceritakan dengan detail bagaimana keadaan di masa depan tu. Contohnya dalam buku ni, dia ada menceritakan tentang sistem keagamaan. Sistem keagamaan dalam buku ni, Tuhan mereka tu adalah roh Bokor dan mereka menyembah roh Bokor tu dengan lukisan-lukisan di dinding dan sesi pemujaan lah. And then ekonomi pun ada. Kita tengok setiap sektor tu dibahagikan mengikut
apa yang mereka akan sumbang kepada ekonomi dan kelangsungan hidup manusia di atas Bokor tu. Kalau sektor biru perikanan, sektor biru memberi sumber makanan kepada masyarakat Bokor, and then sektor kuning untuk memastikan Bokor tu berjalan. Sektor hijau adalah sektor yang menguruskan hal pertanian dan juga hal penternakan, tanam sayur-sayur, and then mereka ada juga buat inovasi daripada sayur tu untuk menghasilkan peralatan dekat atas Bokor ni lah. Daripada segi value, kalau korang nak compare dengan Empayar dia lebih nak cerita penunggang agama kan. Kapal Terakhir di Dunia 1 ni dia lebih menekankan tentang mesej tentang individualistik ataupun nak bersifat komuniti. Sama ada hang nak mementingkan family dan bersifat individualistik, jaga keluarga hang saja, ataupun hang nak bersifat menjaga seluruh komuniti. So ada pengorbanan di situ. Prinsip apa yang hang akan pegang? Masyarakat di atas Bokor ni, kalau hangpa tengok, Bokor ni actually macam kapal yang bentuk dia macam dom. Dia punya keadaan Bokor ni macam Titanic ah. Bawah tu aras lantai memang bercampur semua orang. Aras lantai tu yang paling padat kan. So macam tu Titanic. And then bila naik atas aras tengah, ini adalah di mana mereka yang telah banyak berkhidmat pada Bokor akan dinaikkan di aras tengah. So mereka yang berada di aras tengah ni mendapat kelebihan, dia akan dipulihkan, and then dia dapat akses kepada perubatan, makanan pun lebih. Level yang atas sekali iaitu aras tinggi dihuni oleh manusia suci. Manusia suci ni dikatakan mempunyai hubungan yang langsung, berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan mereka, Roh Bokor, iaitu Tuan yang suci. Maka Islam macam Allahu Akbar kan. So Temel menukar kepada Tuan yang suci. Oh, Una lupa nak cerita. Buku ni sebenarnya Una dah bahagi mengikut elemen dia. Aku cerita ni tadi nak aku tunjuk. Buku ni Una dah bahagi mengikut elemen-elemen dia. So ni hampa tengok sticky flex. Sebab Una nak replicate review ni lebih kurang macam review Empayar 1 Una sebelum ni. Pink adalah character building, orange adalah world building, green adalah plot point ataupun konflik, yellow adalah message ataupun quotes, blue adalah hints. Tapi Una last tak guna blue untuk hints pun, tak banyak hints sangat pun. Macam hang dah tahu dah. As you can see, orange yang paling banyak. Kan Una kata buku ni buku world building kan. So inilah world building dia. Kat sini ada sistem keagamaan. Ini Una ambil yang betul-betul punya penting. And then kuning adalah message. Boleh kira 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling sikit adalah watak dan message 1, 2, 3, 4, 5 juga. Ini bukannya perubahan besar tau. Yang watak ni Una tanda bila Una nampak macam ada slight changes of character daripada segi macam mana dia nak mempersembahkan diri dia dalam cerita. So begitulah hendaknya. Dah habis dah aku cerita sticky flag tu. Una nak cerita tentang plot. So personally Una rasa plotnya adalah serangan Bogor dan Dog King. I don't know, I was hoping for more plot sebenarnya. Una adalah character driven reader, Una adalah plot driven reader. Una dua-dua ni. Una lebih menghargai karakter sebab Una lebih menghargai emosi, and then barulah plot, the complex plot. Tapi buku ni nak habaq kata complex plot lah. Sebenarnya Una tak nak letak harapan tinggi sangat tau masa Una baca Kapal Terakhir di Dunia. Dah lama dah tidak meletakkan harapan tinggi terhadap buku fiksyen Temel sejak Una baca buku Empayar 1. Empayar 1 Una punya harapan tu memang review Empayar 1 Una yang lepas. Boleh klik kat sini. Una sebenarnya muka Una agak disappointed, tapi Una kontrol juga masa tu sebab peminat Temel kan dia boleh jadi obses sikit. Kalau salah faham video tu, Una tak nak lah kan. Marilah kita masuk kepada the minus point in my opinion. So untuk pembaca Temel tegar kat sini, kalau hampa tengok Kapal Terakhir di Dunia 1 review ni, hampa bacalah doa penerang hati dulu supaya hampa faham apa maksud sebenarnya yang Una nak cakap. This is not a personal attack to Temel at all. Una baca buku Temel sebab Una nak belajar penulisan. Kalau hampa rasa triggered dalam 2-3 minit selepas Una sebut something hampa tak suka, hampa boleh click off video ni, okay? Jangan duk komen maki hamun macam kat Goodreads aku ada orang maki hamun dah dekat Goodreads review Una yang Empayar 1. Jom masuk bab watak. Una boleh maafkan lagi lah plot dia tak kompleks walaupun nampak dia punya trailer macam kan. Trailer dia macam gempak gila nak mam kan. Okay, watak utama sepatutnya adalah Arya. Bila Una dah mula baca, Una nampak macam dia lebih centered kepada Vuk. Una lebih mempunyai ikatan emosi yang kuat dengan Vuk berbanding
ending daripada Arya. Arya ni dia macam closed off tau. As usual, Una nampak pattern ni dekat buku Temeh. Macam dalam Empire yang sebelum ni, kita nampak macam Putera Raja tu adalah watak utama kan, and supposedly watak utama. Bila hang baca tu kan, dia macam adakah hang nak cerita tentang watak utama ni ataupun tak. Kita nak sayang watak utama tu. Una nak sayang watak utama iaitu Arya dan watak utama yang Empire tu. Tapi dia terlalu meletakkan dinding dekat diri dia, Una rasa. So Una macam tak boleh nak ada attachment, tak boleh nak rasa attached, tak boleh nak rasa sayang dengan Arya. Bila Arya dah buat keputusan untuk memegang handle perjalanan cerita, Una dah tak kisah sebab aku macam lantak pihak kat dia, lantak pihak apa nak jadi. Janji aku tahu aku nak habiskan buku ni. It's too late for you to push dia untuk pegang handle. Dan 90% baru hang nak menjadikan dia watak aktif, baru hang nak bagi dia buat keputusan. Why do you want me to care about him when he only show up after 90% of the story? Macam tu lah, the frustration building inside dah lah. Aku dah macam geram, world building ni dah lah berat. Speaking about world building, Una faham bila fantasi, world building memang kena kukuh. Tapi seperkara yang penulis fantasi kena faham, perkembangan watak tu kena bergerak seiring dengan world building. It's better untuk kita melihat dunia tu daripada kacamata watak utama, daripada pemikiran, daripada apa yang diluahkan oleh watak utama daripada awal, instead of kita mengambil the bird's eye view, nampak semua sikit, and then kita lupa watak utama. Watak utama pasif. I really don't like passive character. I think that's obvious enough. So, dan bila melihat watak utama tu dia macam ditolak oleh plot instead of dia yang menggerakkan cerita. So benda tu terlalu frustrating untuk seorang empath macam Una. Una sangat mengutamakan feeling semasa membaca. Daripada feelings watak tu, baru Una rasa puas lepas Una baca buku. Scene yang buatkan Una mengenali sikit Arya ni ada beberapa saja dan tak cukup sebenarnya. Una lagi kisah kat Vuk. Biar bila dia jahat, aku lagi sayang dekat Vuk tu. Adakah buku ini dikerat dua lagi macam Empire? Sebab Una rasa perkembangan watak Arya tu macam dipotong. Una rasa dia baru nak berkembang and then okay, tamat buku 1. So mari Una tunjuk So bayangkan ini adalah the story arc cerita. Okay. Ada tu. Ini adalah story arc cerita. Ini adalah act 1. Ini adalah act 2. Ini adalah act 3. Ni kalau struktur cerita yang paling simple lah, 3-act structure. Kalau Una pakai safety-cat structure, tak kisah, dia benda yang sama je. And then perkembangan watak yang dalam buku episod 1 ni, ambil kau. Una rasa pada perakhiran cerita kita nampak Arya baru nak take the wheel. Okay, ke atas sikit. Baru nak take the wheel untuk menggerakkan plot. Dia baru nak jadi watak aktif. Tapi perubahan watak Arya tu besar semasa 90% cerita. Okay, kat sini lah 90%. Ini adalah rising action ataupun setup of the story. Dan to be honest, setup dia Una rasa keseluruhan buku ni. And then ending dengan perubahan watak ni. Decision of the character yang menyebabkan perubahan cerita. So midpoint pun tak sampai, sasah lah climax tak sampai, sasah lah resolution tak ada. Ini yang Una nampak tentang buku Kapal Terakhir di Dunia 1. Sebab tu lah Una rasa macam buku ni dikerat. Una rasa macam ini adalah KTD1, ini adalah KTD2, ini adalah KTD3 yang akan datang. Una rasa apakah signifikan perkembangan watak ini dipotong? Sebab dia, bila kita baca sebuah buku, kita nak nampak karakter arc, perkembangan watak tu complete tau. Daripada watak tu tidak tahu apa-apa, daripada watak tu menurut sahaja, pegang wheel, take the action, and then fight, and then do something for the story. Belajar tentang want dengan need. Watak pada permulaan cerita tak sama dengan watak di perakhiran cerita. Tapi dalam buku ni, watak baru sahaja nak pegang the wheel. So baru kat sini Act 1. So apakah wajar untuk dipotong act dan dipotong perkembangan watak? Apakah rasional dia sebalik keputusan inilah? Una sangat-sangat merasakan bahawa buku ni tidak sepatutnya dipisahkan. Satu,
tu harga dia 30-30, boleh combine je semua ni jadi RM30. Dan ramai yang setuju benda ni, bukan Una seorang. Adakah sebab faktor ekonomi nak bagi affordable untuk orang? Sebab satu yang 30, satu yang 30, 60 kan? Tak tahulah sama ada mereka memang tak boleh cut the cost untuk jadikan dua ni 40 ataupun dua ni 35. Kita hanya boleh assume, kita tak tahu kan? I don't know, tak puas hati dekat decision ataupun cara ditulis ataupun tak puas hati kat watak ni. But tak puas hatilah at the end of my reading experience macam tu lah. Pacing pun macam biasa, pacing slow, tak ada pun ups and down sangat. Okay, dari segi penulisan Una sangat suka dengan penulisan temen, gaya penulisan dia. But untuk fiction, Una rasa dia kena touch up lagi di bahagian perkembangan watak cerita, perkembangan cerita tu itself. Dan Una berharap satu hari nanti kalau lah temen nak buat siri lagi, tolonglah bagi watak dia watak yang aktif. Tapi Una still akan baca buku temen sebab Una nak belajar keindahan bahasa dan gaya penulisan temen lah. Cuma untuk mereka yang membaca fiction tegar, Una sarankan untuk tidak meletakkan harapan yang tinggi sangat. Takut hampa kecewa je lah. The thing is, target audience buku temen ni berbeza. In my opinion, bukanlah pembaca fiction tegar yang dah baca buku Kak Sri Rahayu, yang dah baca buku Ram, yang dah baca buku penulis yang hebat-hebat, penulis Prima dengan plot yang kompleks tu. We are not the target audience for buku temen. So kalau hampa yang nak baca buku temen baru nak start, Una sarankan hampa baca buku temen yang siri jalanan tu dulu. Sebab personally Una rasa buku tu lagi puas lah di perakhiran cerita. Untuk fiction, he can do better. Overall, Una sangat suka writing temen. Seperti biasa, writing dia memang top notch. Cuma fiction tu kena touch up lagi macam yang Una cakap tadi. And then Una berharap yang watak selepas ni kalau ada siri adalah watak aktif, bukan lagi watak pasif. Of course, buku ni yang paling best sekali adalah world building. Jadi kalau korang yang suka buku world building, untuk korang yang nak belajar world building, korang boleh belajar menggunakan buku ni. Ya, as I said since the beginning, ini hanyalah pandangan peribadi sahaja. Bukanlah nak kata, okay, sebab Husna cakap macam ni maka aku tak mau baca lah. The thing is, it depends on apa yang hampa cari. And especially kalau hampa peminat temen, buku ni sangat sesuai berada dalam koleksi hampa. Apa yang baik datang daripada Allah dan apa yang buruk datang daripada diri saya. Janganlah berkelahi dekat ruangan komen. Kalau hampa dah baca buku ni, komen kat bawah apa pendapat hampa. Kalau hampa tak baca lagi, bila hampa nak beli, Una akan move on kepada buku ni pula. Kalau hampa nak tengok Una review buku Kapal Terakhir di Dunia 2, firstly jangan beritahu spoiler kat bawah. Jangan lupa subscribe, button merah kat bawah tu tekan, and then klik loceng supaya dia masuk dalam notification box hampa lah. So yeah, that's all for this video. Nantikan video review untuk Kapal Terakhir di Dunia 2. Una harap korang berpuas hati dengan video ni. Give a like and I'll see you guys in my next video. Bye bye. Assalamualaikum.